Selamat sejahtera. Apa kabar semua murid-murid cikgu? Sihat? Cikgu harap semuanya sihat. Okey, pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu SCK tahap 2. Iaitu topik kita pada hari ini ialah tata bahasa kata ganti nama, iaitu kata ganti nama diri. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu harap anda dapat subscribe, like dan share cikgu punya YouTube supaya cikgu lebih semangat untuk menghasilkan video-video berkenaan bahasa Melayu. Okey. Kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Kata ganti nama diri. Apakah yang dimaksudkan dengan kata ganti nama diri? Kata ganti nama diri digunakan untuk menggantikan nama orang. Okey, baiklah. Menggantikan nama orang. Kawan kamu, siapa nama kawan kamu? Contohnya, Chan Chun Bin nama kawan kamu. Kalian tidak boleh memanggil dia Chan Chun Bin, Chan Chun Bin. Tak boleh. Setiap kali awak memanggil nama dia, dah panjang namanya. Jadi susah. Jadi kita gantikan nama dia menjadi lebih mudah supaya perbualan ataupun ayat yang digunakan lebih pendek dan lebih padat. Jadi awak tidak boleh mengulangkan nama-nama khas yang terdapat pada manusia itu ataupun nama orang itu. Jadi penggunaan kata ganti nama diri menggantikan nama orang itu supaya ayat ataupun perbualan menjadi lebih mudah. Okey, kita tengok. Kata ganti nama diri mempunyai pelbagai jenis, iaitu kata ganti nama diri orang pertama. Kemudian kata ganti nama diri orang kedua. Kata ganti nama diri orang ketiga. Di dalam ketiga, yang pertama, kedua dan ketiga ini ada lagi satu, ialah kata ganti nama diri singkat. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan kata ganti nama diri orang pertama, kedua, ketiga singkat ini? Okey, cikgu akan jelaskan dengan lebih terperinci. Okey. Kata ganti nama diri orang pertama. Siapa orang pertama ni? Kata ganti nama diri orang pertama digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. Maksudnya, siapa yang bercakap? Macam cikgu sedang bercakap. Jadi, saya. Saya ni ialah kata ganti nama diri orang yang bercakap. Ialah orang yang pertama. Yang pertama ialah orang yang bercakap. Contohnya, kata ganti nama diri pertama, aku. Tunggal maksudnya seorang saja. Macam cikgu, aku. Digunakan apabila bercakap dengan kawan yang rapat dan sama taraf. Maksudnya kawan-kawan yang sama taraf, yang sebaya dengan awak. Boleh menggunakan aku. Dan ketika berdoa kepada Tuhan, kita menggunakan aku. Contoh ayatnya. Lihat perbualan ini. Aku telah menyiapkan semua kerja rumah. Awak memang terbaik, Aiman. Okey, kita lihat dialog ini. Mereka ini ialah kawan yang rapat dan sama taraf. Jadi penggunaan aku dibolehkan. Okey, seterusnya. Kata ganti nama diri pertama, saya, digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali. Awak tak kenal lagi. Ataupun perkenalan pertama, awak tak kenal, tak mesra lagi. Awak menggunakan saya. Ataupun sesiapa saja dalam keadaan rasmi. Maksudnya rasmi ini, contohnya di sekolah, di pejabat-jabat, ataupun jumpa orang-orang yang besar, awak menggunakan saya. Jadi, itu lebih bersifat menghormati, kesantunan bahasa. Okey, kita lihat contoh ayat. Meling, awak hendak ke mana? Cikgu, ini bertanya kepada Meling. Cikgu, saya hendak pergi ke tandas. Jadi, Meling sangat sopan dan menggunakan saya untuk bercakap dengan ibunya. Dia menggantikan nama dia itu sebagai saya. Tidak baik ataupun tidak bersantun jika awak menggunakan aku dengan cikgu awak ataupun aku dengan ibu bapa awak. Tak boleh. Awak harus menggunakan saya. Kalau aku itu lebih kepada kawan-kawan yang rapat. Okey? Kata ganti nama diri pertama, beta, tunggal, digunakan oleh sultan atau raja dengan kaum kerabatnya semasa bertitah kepada rakyat. Raja dengan kaum kerabatnya boleh guna beta. Tapi rakyat biasa tak boleh beta. Awak tak boleh menggunakan beta. Cikgu pun tak boleh menggunakan beta. Hanya digunakan raja, sultan
dan kaum kerabatnya. Contoh ayat. Semasa ketiadaan beta, anak anda beta akan mentadbir negara ini. Ini ialah titah sultan kepada dua orang hulu balang ini. Okey, seterusnya kata ganti nama diri pertama, hamba, tunggal, maksudnya seorang saja, digunakan untuk merujuk kepada diri sendiri pada zaman dahulu. Ini apabila bercakap dengan orang yang sama taraf, bukan kepada sultan. Tidak boleh menggunakan lain, hanya menggunakan hamba. Contohnya hang jebat dan hang tua, mereka menggunakan hamba. Contoh ayatnya, selepas sempurnama. Sempurnama tu sebulan lah. Selepas sempurnama, barulah hamba akan pulang ke Melaka. Jadi ayat ini dia menggunakan hamba kerana mereka berdua ini ialah kawan ataupun kenalan yang tidak ada gelaran raja ataupun kaum kerabatnya. Okey, seterusnya patih, tunggal, kata ganti nama diri pertama patih, digunakan oleh rakyat, oleh orang bawahan apabila bercakap dengan sultan atau raja dan kerabat diraja. Bagaimana nak bercakap dengan sultan? Kita menggunakan patih. Patih itu kalau bahasa sekarangnya saya. Tapi bila kita bercakap dengan sultan atau raja, kita gunakan patih. Okey. Lelaki yang berbaju ini bendahara, kemungkinan bendahara dia akan bercakap seperti ini. Titah tuanku akan patih laksanakan. Maksudnya dia bercakap dengan sultan yang sedang berfikir ini. Okey. Seterusnya, kata ganti nama diri pertama, kami, jamak maksudnya ramai, merujuk kepada ramai, digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap serta temannya ataupun kawannya apabila hendak bercakap dengan orang lain. Okey, contoh ayat. Opah. Opah tu ialah nenek. Panggilan antaranya panggilannya ialah nenek ataupun opah pun boleh. Opah, kami hendak pergi ke kedai runcit. Berapa orang yang nak pergi? 2 orang. Tetapi seorang saja yang bercakap. Upin yang bercakap, opah, kami hendak pergi ke kedai runcit. Upin ini mewakili Ipin untuk bercakap dengan opahnya. Okey, faham? Jelas? Okey, kita pergi ke seterusnya. Kata ganti nama diri pertama kita, jamak, ramai, digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap serta temannya apabila hendak bercakap dengan orang lain. Contoh ayat, kawan-kawan, mari kita pergi bermain di padang. Upin bercakap dengan Ihsan dan Meling ni. Ihsan ke cikgu pun lupa namanya, tapi cikgu tu kenal Meling. Upin, Ipin dan Meling. Supaya semua orang pergi ke padang untuk bermain. Okey, jelas? Kawan-kawan, mari kita pergi bermain di padang. Baiklah, seterusnya. Okey, apabila kita dapat memahami kata ganti nama diri orang kedua, orang pertama, jadi jelas orang pertama ialah orang yang bercakap. Manakala kata ganti nama diri orang kedua ialah kata ganti nama diri orang kedua digunakan untuk menggantikan diri orang yang sedang bercakap dengan kita. Kalau Upin bercakap, dia bercakap dengan Ipin, kata ganti nama diri orang kedua yang digunakan. Okey, cikgu bagi contoh. Kata ganti nama diri kedua, anda, tunggal. Tunggal tu maksudnya satu ya, seorang. Digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita. Contoh ayat, anda yang di belakang. Di situ tak nampak. Ada lagi di belakang. Anda yang di belakang diminta beratur sebelum masuk ke dalam perpustakaan. Bukan yang 5 orang tu, ada lagi orang lain. Jadi anda yang di belakang diminta beratur sebelum masuk ke dalam perpustakaan. Okey, jelas? Okey, baiklah, seterusnya. Kata ganti nama diri kedua, awak, tunggal, awak, digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Yang rapat kita boleh guna awak. Kalau dengan cikgu tak boleh guna awak tak boleh. Itu kurang sopan. Okey, yang ini ialah kita gunakan ayat ini. Tahniah Susan, awak telah berjaya memenangi pertandingan bercerita. Terima kasih Aiman. Ini kawan dia. Jadi mereka Aiman mengucapkan tahniah kepada Susan. Okey, jelas? Kata ganti nama diri kedua, engkau, tunggal, digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungan dengan kita, ataupun kau pun boleh diringkaskan. Dan ketika berdoa kepada Tuhan, macam mana nak menggunakan ayat ini? Ya Allah, ya Tuhanku, engkau selamatkan Malaysia dari bencana COVID-19 ke 10? COVID-10.
COVID-10 mana ada COVID-10? COVID-19. Cikgu betulkan di sini. Okey. COVID-19. Tengok kita cikgu betulkan. Tak apa. Sekarang ini pun musim COVID-19. Ada kita betulkan COVID-19. Apakah itu COVID-19? Okay, cikgu betulkan. Sudah betulkan. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau selamatkan Malaysia dari bencana COVID-19. Kita minta pertolongan daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat selamatkan Malaysia dari bencana COVID-19. Kerana COVID-19 ini telah menyebabkan manusia mengalami pelbagai jenis masalah, ya. Ada yang kerugian perniagaan dan sebagainya. Okey, baiklah, jadi awak faham penggunaan engkau ni boleh apabila kita bercakap dengan kawan-kawan yang rapat ataupun dengan Tuhan. Kerana Tuhan ini rapat dengan kita. Okey. Kata ganti nama diri kedua, tuanku, tunggal, digunakan apabila bercakap dengan sultan atau raja. Okey, titah tuanku akan patut laksanakan. Dia bercakap dengan tuanku itu. Jadi dia menggunakan titah tuanku akan patut laksanakan. Okey, selepas itu kata ganti nama diri kedua, kamu, tunggal atau jamak, boleh kedua-duanya sekali. Digunakan untuk diri orang yang lebih rapat hubungan dengan kita. Misalnya anak dan murid. Jadi anak kepada murid. Bukan murid kepada mak. Bukan murid kepada cikgu. Murid kepada cikgu kita gunakan cikgu ataupun ibu. Kita bolehkan ganti nama lain. Okey. Kamu mesti belajar dengan rajin supaya dapat mencapai cita-cita kamu. Okey, ibu dia berkata begitu kepada anaknya. Okey, seterusnya. Kata ganti nama diri kedua, kalian, jamak, maksudnya banyak. Seperti awak lah yang melihat video cikgu menggunakan kalian. Kerana digunakan untuk merujuk kepada beberapa orang yang diajak cakap. Cikgu nak berbual dengan awak, cikgu sebut kalian. Contoh ayat, kalian diminta menghantar latihan penulisan pada hari esok. Ini ialah kalian. Okay, seterusnya, setelah kita memahami kata ganti nama diri orang kedua, ialah orang yang berlawan bercakap dengan kita. Kita menggunakan kata ganti nama kedua. Okey, apakah kata ganti nama diri orang ketiga pula? Pertama, kita sudah tahu saya ataupun orang pertama kita, cikgu yang bercakap. Orang yang bercakap ialah saya. Orang yang kita berlawan bercakap itu ialah kata ganti nama diri orang ketiga. Manakala kata ganti nama diri orang ketiga ialah, maaf cikgu betulkan balik semula. Kata ganti nama diri pertama ialah orang yang bercakap. Kata ganti nama diri orang kedua, orang yang kita berlawan cakap. Manakala kata ganti nama diri orang ketiga ialah kata ganti nama diri orang ketiga digunakan untuk menggantikan diri orang ketiga ketika bercakap. Orang yang tidak bercakap dengan kita, orang yang kita tidak nampak, atau orang yang jauh dengan kita. Kita menggunakan kata ganti nama diri orang ketiga. Contohnya, kata ganti nama diri ketiga, baginda, digunakan untuk merujuk pada sultan dan raja. Tengok, bendahara ini teringat kepada sultannya. Jadi dia menggunakan baginda ialah seorang sultan yang adil. Maknanya sultan itu tidak ada di depannya, tapi dia teringat ataupun terkenang bagindanya. Jadi sultannya menggunakan baginda ialah seorang sultan yang adil. Kedua, beliau, tunggal, digunakan untuk merujuk kepada orang yang kita hormati. Misalnya ibu, bapa, menteri dan sebagainya, guru besar, cikgu-cikgu, kita menggunakan beliau. Cikgu bagi ayat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru besar kerana beliau banyak membantu saya. Guru besar itu cikgu besarkan kerana ini ialah ucapannya. Guru besar itu ialah orang yang dihormati atau kata nama khas. Kerana guru besar kerana beliau banyak membantu saya. Dia menggunakan perkataan beliau untuk memberi penghormatan kesantunan kepada kata ganti nama diri ketiga beliau kepada guru besarnya. Okey, seterusnya. Kata ganti nama diri ketiga, dia, ia, ini tunggal, digunakan untuk merujuk pada orang lain yang umum. Orang lain yang umum, seorang saja, tunggal. Contoh ayat. Mengapa kawan awak Siti tidak hadir ke sekolah? Siti tidak hadir ke sekolah kerana dia demam. Okay, siapakah dia itu? Ialah Siti, berujuk Siti. Siti ada di situ tak? Tidak, Siti berada di rumah. Jadi, budak perempuan ini menggunakan perkataan atau kata ganti nama diri ketiga dia untuk merujuk kepada Siti yang tidak berada di dalam kelas. Okey, seterusnya.
Kata ganti nama diri ketiga. Mereka. Tunggal. Bukan tunggal. Ini adalah jamak. Bukan jamak. Ini cikgu betulkan lagi. Kita betulkan. Tak ada masalah. Kita betulkan. Ini menjamak. Tunggal tidak tepat. Jadi cikgu betulkan. Ialah jamak. Mereka ini tak boleh seorang. Mereka ini ialah jamak. Jamak maksudnya banyak. Okey. Baiklah, cikgu betulkan. Kata ganti nama diri ketiga merujuk pada mereka, iaitu jamak. Jamak maksudnya banyak, digunakan untuk merujuk kepada orang yang bilangannya lebih daripada seorang. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 10 pun boleh. Kita tengok ayat. Awak tahu ke mana Ali dan Mutu pergi. Maksudnya ada 2 orang pergi. Mereka pergi ke tandas. Budak perempuan itu menggunakan mereka untuk merujuk pada siapa? Ali dan Mutu. Lebih daripada seorang. Okey. Selesai kata ganti nama diri ketiga, kita lihat kata ganti nama diri singkat. Apakah yang dimaksudkan kata ganti singkat? Singkat ialah menyingkatkan perkataan ataupun kata ganti nama diri yang lain. Seperti aku menjadi ku saja. Engkau menjadi kau saja. Kamu menjadi mu saja. Dia, ia ataupun menjadi nya saja. Jadi, apabila ditulis perlulah dicantumkan dengan perkataan lain. Bagaimana dicantumkan? Lihat contohnya. Ku. Kasut ini ku belikan untuk adikku, kata Aiman kepada Abu. Lihat, ku belikan. Ku belikan itu dirapatkan, dicantumkan. Okey, kau pula. Apa yang telah kau buat? Sergah ayah Ali kepada lelaki itu. Mu. Kata-katamu amat benar, kata Kok Seng kepada Mira. Nya. Abangnya seorang penyanyi yang terkenal. Okey. Jadi kita faham, apabila kita menggunakan singkatan kata ganti nama, kita haruslah mencantumkan perkataan-perkataan ini supaya dapat menjadi ayat ataupun perkataan yang lebih tepat dan betul dari segi tata bahasanya. Okey. Selesai saja hari ini kata ganti nama diri. Cikgu harap anda semua faham. Jika tidak faham, boleh ulang balik semula video ini supaya kalian dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Jika sudah faham, cikgu akan masukkan video ini dalam Google Classroom. Selepas saja menonton video ini atau mengulang balik video ini, kalian boleh membuat latihan objektif, soalan objektif yang telah cikgu masukkan di dalam Google Classroom. Jika sudah bersedia ataupun sudah memahami, boleh menjawab soalan-soalan tersebut. Dan cikgu harap dapat membuatnya dengan teliti. Dan jika tidak faham perkataan, boleh mencarinya dalam kamus, boleh mencarinya dalam Google Translate ataupun di dalam Google. Boleh merujuk pada Google, boleh sebab awak di depan komputer ataupun telefon bimbit. Okay, baiklah. Jika sudah bersedia, selamat mencuba dan good luck. Terima kasih.